Vincent cantik. Kawan. Tengok apa tu? Tak ada apa-apalah. Kami tengah berborak je. Awak nak ke mana ni? Biasanya bulan puasa ni mesti awak kat rumah. Betul kan? Memanglah saya selalu kat rumah. Tapi hari ni saya dah siapkan kerja sekolah saya. Dan saya tiba-tiba je rasa rindu awak semua. Kami nak juga ajak awak keluar. Tapi sekarang kan bulan puasa. Mesti awak penat. Jadi kami tak naklah kacau awak. Alah, lagipun Raya nak dekat dah. Sudah bersedia dah ni. Oh, patutlah ceria je. Tak sabar nak raya lah tu. Mestilah, Jess. Saya tak sabar nak rasa suasana hari raya. Lagipun cuti ni saya tak balik kampung. Bolehlah saya raya dengan awak semua. Wah, seronoknya. Bolehlah kami beraya kat rumah awak nanti. Boleh, memanglah boleh. Tapi... Alah, saya nak beraya ni. Tapi Isni mesti ada muslihat, kan? Tatkala mendengar alunan takbir raya, berbagai perasaan meresap di jiwa. Ada rasa sedih, terharu, bahagia, insaf. Walau apa-apa pun perasaan itu, ianya tetap indah. Dan yang paling menyeronokkan apabila kita sekeluarga bersama-sama ke masjid untuk menunaikan sembahyang tarawih 2 kali yang terakhir. Bagi kawan-kawan yang sukakan suasana tenang ketika berada di masjid dan juga keindahan seni bina masjid pula, bolehlah berkunjung ke Muzium Kesenian Islam yang terletak di Jalan Lembah Perdana, Kuala Lumpur. Di Galeri Seni Bina, Muzium Kesenian Islam terdapat pameran model-model masjid dari Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Barat. Seni bina model-model masjid yang dipamerkan menggambarkan penzahiran identiti budaya Islam. Antara yang awal dapat dilihat dalam sejarah ialah Masjidil Haram, Taj Mahal, juga masjid di sekitar Iran dan China. Kita dapat meneliti dengan sendiri keunikan reka bentuk seni bina masjid-masjid dari negara-negara luar. Walaupun kebanyakan seni bina masjid-masjid ni berlainan dan unik, tetapi ianya tetap berlandaskan ciri-ciri Islam. Dari segi motif, jubin yang digunakan hinggalah ke kubah yang pelbagai bentuk, saiz dan warna. Yang pasti, keindahan seni bina masjid-masjid yang dipamerkan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Tapi, awak berdua kenalah teman saya pergi beraya kat rumah jiran-jiran yang lain. Ingatkan apa tadi, buat suspend je. Alah, setakat tu tak ada masalah lah. Memang saya nak ikut awak. Kalau awak tak ajar saya pun. Apalah awak ni, Hari? Inilah keunikan Malaysia. Kita boleh meraihkan semua perayaan. Cantik tak baju Raya Mal? Kau mesti dah beli baju baru untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri esok. Hari Raya Aidilfitri adalah satu perayaan
besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Aidilfitri disambut pada setiap 1 Syawal dalam tahun Hijrah. Hari Raya Aidilfitri juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa bagi umat Islam di Malaysia. Bagi saya, Hari Raya Aidilfitri cukup menyeronokkan kerana semua ahli keluarga dan saudara mara dapat berkumpul dari malam sebelum Aidilfitri hinggalah ke pagi hari raya. Kebiasaannya, pada awal pagi Aidilfitri, umat Islam akan ke masjid untuk sembahyang raya. Kebanyakan keluarga juga akan berkumpul untuk memohon maaf atas segala kesilapan lalu. Tak sabarnya nak raya. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Haiwan yang bakal kita kenali hari ini sangat comel. Tapi ianya juga boleh mengeluarkan bau yang sangat busuk. Haiwan apakah itu? Kalau anda semua nak tahu, jom kita berkenalan dengan tuannya dulu. Hai, saya Syah. Ini haiwan peliharaan saya, skang albino. Saya namakan dia Dobby. Dobby? Yeah. Kenapa Abang Syah bagi nama dia Dobby? Bagi nama dia Dobby sebab binatang ni dia berbau. Dia punya attack just macam kentut. Kentut dia memang berbau lah. So abang namakan dia sebab Dobby kan selalu kita hantar wangi. Sebab nama dia Dobby. And then binatang ni jinak sangat. Suka dibelai. Tentu kawan-kawan hairan. Kenapa skang ini berwarna merah dan tidak seperti spesies skang yang biasa kita lihat, iaitu berwarna hitam dan berekor lebat yang berbelang putih. Kalau kamu nak tahu, inilah spesies skang albino. Dah berapa lama abang bela Dobby ni? Abang dah membeli Dobby dah 5 bulan. Oh, umur dia pula berapa? Okey, Dobby sekarang usia dia baru 8 bulan. Bang, kenapa abang pilih Dobby untuk dibela? Tak bahaya ke? Cuba ceritakan sikit. Sebenarnya Dobby ni tak benar bahaya. Abang pilih membelanya sebab biasa kita tengok orang bela kucing, rabbit, binatang-binatang yang tak eksotik. Satu orang kita just nak bagi orang tahu tentang binatang-binatang ni kan. Sebab tu abang pilih skang untuk dibela. Lagi satu skang ni jenis albino. Yang biasa kita tengok warna hitam putih. Yang ini albino. Dia berwarna putih dan mata dia merah. Sigong atau teleduk albino merupakan seekor haiwan mamalia nocturnal yang aktif di waktu malam. Pada waktu siang, ia banyak bersembunyi di tempat-tempat gelap. Pada mulanya, Mak tak berani nak pegang Dobby ni. Tapi sebab dia jinak, memberanikan diri Mak untuk memegang Dobby ni. Kan Dobby kan? Dobby? Haiwan ini biasanya adalah spesies haiwan yang jinak dan senang dibela kerana ianya mempunyai sifat seperti kucing, cuma berbeza dari segi melindungi dirinya sahaja. Yang Mak tahu, skang ni boleh mengeluarkan bau yang busuk dan bina kenapa skang ni boleh mengeluarkan bau yang busuk tu. Skang ni mengeluarkan bau yang busuk sebab mempertahankan diri daripada musuh. Oh. Dan bila pula dia keluarkan gas tu, bila dia rasa terancam ataupun musuh tu datang kepada dia, dia akan keluarkan gas yang busuk tu. Apabila teledu berasa dirinya terancam, dia akan menundukkan kepala, mengangkatkan ekor dan akan memijak-mijak tanah dengan kaki depannya sebagai amaran kepada musuh. Tetapi, jika musuh tidak berganjak dari situ, maka ia akan menyemburkan bau busuk kepada mangsa. Bang, kalau saya nak bela skang ni, apa yang saya perlukan? Pertama sekali,
Mal mesti kena ada sangka. Sangka tu untuk protect dia bagi jangan hilang. Jadi skunk ni mudah je bela. Dia macam kucing juga. Kita boleh lepaskan dia. Dan Mal pun boleh main dia. Boleh belai dia macam kucing. Dia tak membahayakan diri kita sendiri. Teledu memiliki luncu panjang dan berbulu panjang serta lebat. Bulunya agak kasar sedikit berbanding dengan bulu kucing. Teledu pada asasnya mempunyai badan sepanjang 50 cm dan berat badannya antara 1.4 hingga 3.6 kg. Paling utama bela skunk ni tanggungjawab kita kepada haiwan. Salah satunya pemakanan dia, penjagaan dia, kebersihan dia. Haiwan ni bila kita belai dan kita jinakkan dia, dia akan lagi sayang pada kita. Saya rasa seronok sangat bila dapat mengenali seekor lagi haiwan eksotik, iaitu skunk albino. Apa lagi haiwan yang akan kita kenali selepas ini? Kalau nak tahu, saksikan Alam Safari minggu hadapan. Kan Afi kan? Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Hei, siapalah yang buat botol ni merata-rata? Kalau terus buang datuk sampah kan bagus. Daripada saya buang botol ni, lebih baik saya gunakan untuk buat eksperimen. Eksperimen lautan dalam botol. Untuk eksperimen ini, kita perlukan botol plastik dengan penutup yang elok, minyak masak, air, corong dan pewarna makanan berwarna biru. Sikit je bahan-bahan dia. Eksperimen dia pun senang. Jom kita mulakan. Mula-mula, kita cuci dan keringkan botol yang ada ni. Kemudian, tuangkan 1/3 air ke dalam botol menggunakan corong supaya air tidak tumpah. Lepas tu, kita masukkan beberapa titik pewarna ke dalam air. Saja-saja nak berikan air warna seakan lautan. Sekarang, kita goncangkan botol tu untuk sebatikan pewarna makanan dengan air. Tapi pastikan botol tu ditutup dengan ketat tau. Akhir sekali, kita masukkan minyak pula ke dalam botol ni sampai penuh. Siap. Sekarang kita tengok hasil eksperimen kita. Mengapa air dan minyak tidak bercampur? Walau macam mana cara pun, kita goncangkan botol tersebut. Ini kerana air dan minyak mempunyai ketumpatan yang berbeza. Secara ringkas, cecair yang lebih ringan akan terapung atau naik ke atas. Sementara cecair yang lebih berat pula akan tenggelam atau berada di bawah. Ini menunjukkan air mempunyai ketumpatan yang lebih berat berbanding minyak. Cuba lihat, saya berjaya memerangkap lautan di dalam botol. Cantik tak? Kalau anda semua nak tahu, macam inilah pergerakan laut. Senang je. Anda boleh cuba di rumah. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi.
Mari bergembira bersama Planet Kids. Jess, baju awak ni cantik ah. Terima kasih. Baju awak lagi cantik. Terima kasih. Wah, saya tengok Is ni dah macam Panglima Melayu lah. Siap dengan songkok, samping lagi. Saya tahu, ni mesti baju baru kan? Banyak ke baju raya awak tahun ni? Boleh tahan jugalah. Mak saya kata tahun ni baju raya saya lebih sikit daripada tahun lepas sebab saya puasa penuh. Oh, maknanya tahun lepas awak ada tinggal puasa lah ya? Okey. Apa kata awak semua datang kat rumah saya dulu. Lepas tu kita serbu rumah jiran-jiran lain. Sekejap. Saya rasa kita macam ada tertinggal sesuatu lah. Apa yang dah tinggal Jess? Jomlah cepatlah dari rumah saya dulu. Jom. Selamat Hari Raya. Dapat duit raya. Ketupat, kuih raya, nasi impit. Rendang ayam. Mesti sedap. Mana dia orang ni? Is, Jess! Seronok kan dapat berkongsi kemeriahan Hari Raya bersama kawan-kawan? Wah, RM50. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 65, 66, 76, 77. Banyak kan? Inilah hasil ketipan duit raya saya tahun ni. Ni belum berkira lagi. 77, 82, 82, 83, 84, 85, 90, 143. Wah, jumlah duit raya saya tahun ni adalah RM143. Banyak tu. Apa saya nak buat dengan duit-duit ni ya? Saya pergi jalan. Lepas tu pergi makan. Banyak pilihan ni. Semuanya saya boleh buat sekarang. Tapi, takkanlah saya nak gunakan semua duit raya saya. Itu dah membazir namanya. Mungkin tak salah jika saya membelanjakan sebahagian daripada duit raya saya. Saya akan simpan RM100 dalam bank. Dan baki RM43 lagi untuk perbelanjaan saya. Memandangkan hari ini bank cuti, saya simpan dulu duit RM100 saya dalam tabung. Saya ingat saya nak belanja keluarga saya makan. Tapi cukup ke? Saya dah ada rancangan masa depan. Anda macam mana? Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids.
Misi Malaysia Tanah Airku. Wujud tapi tak nampak. Merungkai rahsia angkasa di galaksi cakra alam. Clue terletak di Sabak Bernam. Sabak Bernam. Sabak Bernam. Setahu saya di Sabak Bernam terdapat satu balai cerap yang digunakan untuk mengkaji alam angkasa. Inilah Balai Cerap Selangor yang terletak di Sungai Lang, Sabak Bernam. Setahu saya, Balai Cerap ni memang berkait rapat dengan agensi angkasa negara untuk memantau galaksi di angkasa. Ia juga berperanan untuk mengkaji ilmu falak dan astronomi. Di sinilah tempatnya untuk teropong anak bulan. Jom kita masuk dan tengok sendiri apa yang ada di dalam Balai Cerap ini. Balai Cerap Selangor merupakan sebuah bangunan kajian ilmu falak yang dikendalikan sepenuhnya oleh Unit Balai Cerap di bahagian falak, Jabatan Mufti Selangor. Bangunan ini dibina menghadap ke laut di mana skop pandangannya jelas dan luas, ufuk mar'i tempat terbenamnya matahari di kawasan tersebut. Ia juga dibina di Sabak Bernam kerana kurangnya pencemaran seperti pencemaran udara, persekitaran dan terutama sekali cahaya yang boleh mengganggu aktiviti cerapan. Kubah cerapan berbentuk bulat ini mengandungi sistem-sistem kemudahan yang canggih. Balai cerap ini juga mempunyai 2 buah teleskop jenis pembiasa untuk mencerap matahari, bulan, bintang dan segala objek di langit. Balai ini juga mempunyai kubah yang berbentuk bulat kerana kelebihan sifat bulat yang boleh meninjau atau memerhati dari semua arah dan fleksibel. Fungsi utamanya adalah untuk mencerap hilal lah, maknanya di mana itu merupakan salah satu tugas Jabatan Mufti untuk melihat anak bulan bagi menentukan setiap kali awal bulan Islam. Dan seperti yang kita tahu, ada 3 cerapan hilal rasmi yang akan diumumkan oleh Penyimpan Maha Besar Raja iaitu Ramadan, bulan Syawal dan juga bulan Zulhijjah. Namun kami di Balai Cerap Selangor ni mengadakan cerapan pada setiap bulan Islam iaitu daripada Muharram hingga ke bulan Zulhijjah. Okey, di Balai Cerap Selangor ni sebenarnya dilengkapi oleh 2 infrastruktur untuk mencerap lah. Instrumen seperti yang kita tengok dekat atas saya ni, kita ada 2 jenis teleskop. Merupakan dua-dua teleskop jenis pembiasan yang digunakan untuk kita mencerap dan merakam objek-objek di langit lah. Di Balai Cerap ini juga terdapat ruang yang berpamerkan pelbagai jenis teleskop yang digunakan bagi tujuan cerapan. Objektif kewujudan Balai Cerap ini adalah untuk memberi kemudahan kepada penyelidikan astronomi, melengkapkan negara dengan infrastruktur astronomi yang asas, mempertingkatkan dan menarik minat masyarakat Malaysia bagi memahami sains angkasa lepas untuk kepentingan negara dan penggunaan ahli-ahli astronomi serata dunia. Selepas melawat Balai Cerap ini, saya rasa macam nak jadi astrologi lah pula. Banyak pengetahuan yang saya dapat dari misi kali ini yang saya tak akan dapat dari tempat lain. Balai Cerap ini juga menerima lawatan dari orang awam tahu. Apa lagi? Jangan lepaskan peluang. Mana tahu lepas melawat Balai Cerap ini, anda mungkin jadikannya satu kejayaan. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids.
Hai, nama saya Angzi, saya berumur 13 tahun. Saya anak orang asli dari suku kaum Temuan dari Kuala Pangsun. Setiap kali tibanya musim perayaan, saya akan menolong pakcik mencari buluh di kawasan hutan berdekatan. Memandangkan saya berusia 13 tahun, maka kebanyakan kerja yang berat akan dilakukan oleh pakcik, seperti memotong buluh menggunakan parang, mengendalikan bahagian buluh-buluh yang tajam, dan mengangkat buluh yang berat. Hasil penjarian buluh ini akan dijual pada para peniaga lemang pada musim perayaan. Kerjaan mencari buluh dan hasil-hasil hutan juga merupakan sumber pendapatan utama bagi kami penduduk kampung orang asli Kuala Pangsun. Semangat begini patutlah dicontohi dan dimulakan dari usia muda lagi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biar dari rebungnya. Setiap kali ada masa terluang, saya akan berbual dengan pakcik saya kerana dia banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar pada saya. Kenyang betul ni. Dah berapa rumah kita pergi tadi? Ada lebih kurang 8 rumah rasanya. Saya pun dah kenyang sangat. Saya ingat sampai esok boleh tahan. Ingat tak bila saya kata tadi macam tertinggal sesuatu? Awak berdua ni tak perasan ke yang kita belum maaf-bermaafan lagi? Yelah. Macam mana kita boleh lupa kawan-kawan, selamat Hari Raya ya. Maafkan saya kalau ada terkasar bahasa ke apa-apa je lah. Asalkan kita kosong. Sebenarnya hari tu hari dengan saya tengah buat kad rayanya untuk awak. Walaupun sekarang kita boleh hantar ucapan kat telefon ataupun internet. Tapi saya rasa pakai kad lagi menusuk kalbu tau. Selamat Hari Raya, Is. Terima kasih kawan-kawan. Betul saya dapat kawan-kawan macam awak ni semua. Bertuah memang bertuah, tapi dia raya jangan bazir. Is, belanjalah kami. Alamak. Ada duit raya lah. Mana? Is, tunggulah kami. Bagi Is, bagi duit lah belanja. Kami di Planet Kids ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Satu Malaysia. Kosong. Salah. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.